Assalamualaikum Aina. Waalaikumsalam. Okey, Aina sihat? Alhamdulillah sihat. Hari ni kita akan teruskan sesi kita yang lepas di mana Aina ada jawab ujian DAS kan? Ha. Okey, hari ni saya nak terangkanlah sedikit mengenai DAS ni. Ujian DAS ni merupakan singkatan daripada Depression, Anxiety, Stress Scale. Ujian ni juga adalah untuk menilai tahap depression, anxiety dan stres seseorang tu. Ya. Okey. Dapatan daripada ujian yang Aina jawab, tahap berada pada tahap yang sederhana dan anxiety berada pada tahap yang normal. Ya. Okey. Kalau macam tu, saya akan terangkan sedikit mengenai stres ni. Okey. Stres yang Aina peroleh ialah pada tahap yang sederhana kan? Jadi, sebab dalam stres ni terbahagi kepada 3 peringkat lah. Pertama, bukanlah 3 peringkat tapi dia terbahagi kepada 3, iaitu kalau stres tu berada pada tahap yang terlampau rendah, terlampau tinggi dan sederhana. Ya. Kalau terlampau rendah, seseorang tu mungkin tak ada motivasi ataupun kurang tumpuan dalam melakukan sesuatu kerja. Tapi kalau stres tu terlampau tinggi, dia akan mengakibatkan ataupun memberikan kesan emosi yang negatif. Tapi kalau sederhana, ianya dapat meningkatkan motivasi dan perkembangan diri seseorang tu. Jadi Aina berada pada tahap yang sederhana. Ya. Jadi ianya dapat membantulah untuk meningkatkan Aina, untuk meningkatkan motivasi dan perkembangan diri. Okey. Kalau berada di sana. Sebab stres Aina ada dekat tahap sederhana kan? Okey. Okey. Okey, jadinya berdasarkan apa yang Aina dah jawab dalam ujian DAS tu, walaupun stres Aina ni berada pada tahap yang sederhana, Aina mendapat skor yang tinggi. Dan dalam borang ujian DAS tu juga, Aina ada mempunyai ciri-ciri tekanan seperti mudah resah, Aina juga sukar untuk tenang dalam satu-satu perkara tu. Boleh saya tahu bagaimana perasaan tu boleh jadi? Boleh. Perasaan tu jadi bila ada assignment yang nak kena hantar. Tapi terpaksa macam tak siap lagi ataupun tak sempurna lagi assignment tu. Jadi bila dah hujung-hujung mulalah ada perasaan resah tu. Jadinya Aina rasa tertekan lah kalau apa yang Aina rancang terutamanya dalam menyelesaikan tugasan tak dapat Aina selesaikan. Sebab ada lagi tugasan lain yang perlu Aina selesaikan. Macam kalau dah assignment ni kan dah set untuk siapkan minggu ni tapi tak dapat siapkan. Macam adalah something yang macam tak sempurna lagi lah assignment tu. Jadi Aina akan bawa kepada minggu depan tu. Minggu depan tu dah nak buat assignment lain. Jadi minggu tu macam macam stres sikit lah sebab ada macam banyak kerja kan nak kena buat. Jadi tak tahu nak buat yang mana satu. Masa tu lah perasaan tu hadir. Okey. Nampaknya Aina
Aina juga ada masalah pengurusan masa. Sebab salah satu faktor utama yang membuatkan seseorang stres ialah pengurusan masa itu sendiri. Seperti yang Aina cakap, apabila Aina tak dapat nak selesaikan sesuatu tugasan dalam masa yang tertentu tu, jadi ia akan memberi tekanan sebab perasaan stres tu akan datang sebab Aina perlu berhadapan dengan perkara yang berganda. Maksudnya kerja yang lepas pun Aina selesaikan dan kerja yang sepatutnya diselesaikan pada waktu tu pun Aina nak selesaikan. Jadi stres tu datang lah. Betul. Okay. Jadinya awak tak suka belajar seorang-seorang kan? Macam saya tak suka sangat untuk belajar seorang-seorang. Saya mesti ada macam orang untuk macam guide lah. Macam dekat kampus ke. Saya lebih suka lah macam tu. Sebab saya macam akan ikut waktu orang tu. Jadi saya macam dapat uruskan suatu pekerjaan tu dengan betul, dengan fokus, dengan serius. Tapi bila belajar seorang ni biasalah saya akan gunakan masa tu untuk benda lain. Bila dah duduk rumah ni macam faham-faham dah kan. Takkan kita nak teruskan buat kerja je. Lepas bangun pagi tu mesti nak siapkan, mesti nak kemas rumah semua tu kan. Jadi bila kemas rumah tu fikiran saya ni macam fikir dekat kerja saya tu. Jadi macam bukanlah tak ikhlas buat kerja rumah ke apa kan. Cuma fikiran saya terganggu sikit lah. Sebab kerja saya kan banyak lagi. Jadi takut macam tak ada masa nak buat tu. Tapi bila dah waktu buat tu pun ada macam stuck ke apa ke. Tu yang jadi macam tak betul jugalah pemikiran macam ni. Jadi bagi tekanan lah dekat saya bila belajar seorang-seorang. Okay, kiranya awak juga rasa tak selesa untuk belajar dekat rumah sebab pasti akan ada tugasan ataupun kerja yang awak akan terlepas pandang. Ya, betul. Apabila awak rasa tak selesa nak buat sesuatu kerja tu disebabkan oleh faktor persekitaran juga seperti komitmen awak sebagai seorang anak. Jadi daripada situ tertekan tu akan adalah kan sebab awak perlu membahagikan masa dalam menyelesaikan tugasan, dalam membuat kerja rumah, kan? Betul. Macam perkara tu taklah jadi selalu. Dia akan jadi waktu nak assignment tu dah dekat-dekat tapi assignment tu tak siap ataupun ada lagi yang nak perlu ditambah. Waktu tu lah yang akan jadi resah. Macam bila buat satu kerja ni mesti akan ingat macam kerja tu tak siap lagi. Macam mana ni, macam tu lah. Jadi tekanan tu lah yang membuatkan saya stres sikit dengan pemikiran macam tu. Jadinya awak susah lah, awak susah untuk memberikan fokus masa belajar di rumah. Saya kurang bagi fokus lah, kurang dapat tumpukan perhatian untuk buat kerja saya sebagai seorang pelajar. Okey. Setakat ni ada tak awak macam buat sesuatu ke yang mana waktu pengurusan masa awak ni terganggu kan? Jadi
selain daripada komitmen awak sebagai pelajar dan tanggungjawab awak di rumah, apa lagi perkara yang dapat menjejaskan waktu awak? Macam macam nak buat macam kalau ada kerja yang kena apa jumpa macam partner kan. Lepas tu macam nak macam mana macam buat kerja dengan partner. Bila nak buat kerja dengan partner ni apa kita akan mestilah nak guna internet kan. Tapi bila nak buat tu internet saya slow, hujan, keadaan rumah pun bising. Jadi faktor-faktor macam tu lah yang buat saya lagi stres. Sebab saya pun tak boleh study waktu yang bising. Saya tak boleh terganggu dengan kalau saya stres ataupun pemikiran saya dah bercelaru lah macam mana nak siapkan apa semua ni. Saya tak boleh buat keadaan tu bising. Jadi keadaan tu lah yang saya kena terima waktu sekarang ni. Macam line pula saya dah ambil alternatif lah untuk tukar plan internet yang baru. Dan sekarang Alhamdulillah lah masalah tu pun dah stabil. Internet pun dah laju lah. Bukan macam sebelum ni susah sangat. My guru pun kadang tak boleh buka untuk laptop kan. Kena buka melalui phone. Untuk cari maklumat pun susah sebab tak boleh nak connect dengan laptop. Kadang laptop pun ada masalah. Macam tu lah buat saya serabut sikit. Okey, kiranya awak dah ada satu tindakan untuk awak lakukan yang mana dapat membantu awak untuk menguruskan masa dengan lebih baik lah kan? Jadi, apa yang awak rasa bila awak dah lakukan alternatif tersebut? Saya rasa lebih tenang dan lebih lega sebab akan membuatkan kerja saya pun jalan dengan lancar. Bila saya nak buat kerja tu benda tu pun jalan dengan lancar. Sebelum ni kan nak buat je adalah masalah macam internet slow, internet tak dapat connect, bising ke semua kan. Tapi bila dah line dah okey, bila keadaan rumah pun dah tak bising semua, saya nak mulakan buat kerja tu pun dah senang lah sekarang. Okey. Aina, pause jap. Okey, kalau macam tu menguruskan masa dengan lebih baik sebab apa yang Aina telah ceritakan, Aina stres disebabkan oleh faktor luaran juga yang mana daripada masalah internet, masalah apabila Aina belajar seorang, Aina rasa tak selesa. Sebab Aina juga seorang yang ceria kan, yang Jannah ialah Aina seorang yang ceria dan suka bergaul. Jadi apabila Aina perlu berhadapan dengan kelas online ni, Aina perlu berada Aina tidak selesa untuk belajar seorang diri. Kerana entahlah nak. Okey, kalau macam tu kita akan melakukan satu tugasan untuk Aina dapat menguruskan masa dengan lebih baik, untuk memberi fokus kepada pengurusan masa Aina. Okey, baik. Terima kasih. Sama-sama.